Sebab tu ada orang dia datang semayang, balik masjid curi selipar orang, sarung je, keluar jalan balik. Tak sengaja cerita lain. Yang sengaja, dia kata imam besar tinggalkan yang tak baik dan ambil yang baik. Datang selipar buruk, balik ambil selipar elok. Nak bagi faham kepada kita, dalam keadaan dia mari semayang, maksiat jalan. Sebab tu orang yang boleh buat benda tersebut kedua-duanya adalah para siddiqin. Siapa siddiqin? Orang yang pegang ikat janji dia dengan Allah. Duk di mana janji kita tu? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di alam roh lagi kita dah bai'ah, ikat janji dengan Allah Ta'ala. Inna salati, solat yang kita buat maghrib tadi, isyak kejap lagi, semualah. Hatta sekalian ibadah, nusuk yang kita buat sehari-hari, baik hidup dan juga mati kita, ini hanya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang kita sebut janji itu, dan memang kita baca pun setiap kali salat fardu 5 kali dah baca, tapi tak ramai yang membenarkan janjinya. Sebab itu Rasul SAW menyebut kepada kita dalam satu hadis. Ma'azali cerita panjang lebar hadis ini, kita tengok matanya secara ringkas. Al-muhajiru man hajara su'. Nabi kata orang yang hijrah sebenar-benar ni adalah hijrah meninggalkan perbuatan yang buruk, amal su'. Tak kira lah apa perbuatan tu, banyak perbuatan buruk ni kan, macam-macam. Wal mujahidu man jahada hawahu. Dan orang yang dikira mujahid, orang yang berjuang, sebenar-benar berjuang, ini apa? Jahada hawahu. Dia berjuang nak melawan kehendak syahwat, nak melawan kehendak hawa nafsu dia. Tak. Sebab hawa nafsu ini sentiasa menuntut benda yang bersalahan dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh kita semayang, syahwat suruh kita tidur, tambah-tambah pagi. Allah suruh kita baca Quran, tapi syahwat mendorong kita untuk buat benda lain, Quran tak baca. Allah Ta'ala suruh kita selawat kepada Nabi, tapi syahwat suruh buat benda lain, menyanyi, melalak, mengarut dan sebagainya. Dan semua itu dia tak akan duduk sekali, berselisih menjah. Itu berlaku. Sebab tu Nabi kata orang yang sebenar-benar mujahid ini, menjahada hawahu, orang yang berjuang untuk melawan hawa nafsu dia. Dan adakah semua orang berjaya? Belum tentu. Nah, kadang-kadang nafsu ini datang dalam banyak sifat. Terutamanya kita bimbang adalah maksiat batin. Sama ada ia ujub, ia sum'ah, takabbur, riak dan seumpama dengannya. Nah, maka benda-benda tu yang kita bimbang, yang kita tak sedar, maka kita terbuat. Dah terbuat ni, tersakitlah esok. Sebab kena ingat, faman ya'mal mithqala dzarrah, Allah sebut dah, benda kecil pun, tak kira khairan atau syarran, dua-dua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kira lah apa bentuknya. Kalau yang sifatnya maksiat batin, kita kena penyakit riak misalnya, kita asal kata ar-ra'a kan, melihat, suka orang tengok. Orang tengok kita pakai jubah, orang tengok kita pakai serban, kita rasa kita hebat. Orang tengok kita pakai tudung elok-elok, orang tengok kita mari masjid, kita rasa kita besar. Maka dengan perkara-perkara tersebut menyebabkan kita rasa kita paling besar, kita paling berkuasa, kita paling gagah. Maka penyakit riak tu marilah. Suka orang tengok kehebatan yang ada pada diri. Hakikatnya nahnul fuqara. Kita ni nahnu minal fuqara. Kita orang yang fakir, tak ada apa-apa. Tak kiralah apa kedudukan kita. Besar mana pun, hebat mana pun, tinggi mana pun kedudukan kita, kalau ada penyakit-penyakit tadi, maka binasalah. Sebab itu Nabi suruh untuk berjuang melawan kehendak syahwat ini tadi. Dan Allah janji orang-orang yang berjuang sungguh-sungguh melawan atau menentang kehendak syahwat pada benda yang tidak baik ini, orang yang buat sungguh-sungguh, orang yang berperang sungguh-sungguh, apa dia dapat? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Dia dapat balasan di syurga Allah, tempat kediaman, tempat tinggal di sana. Maka yang tu yang kita kena ambil faham. Kita usaha sungguh-sungguh. Sebab tu musannif sebut kepada kita, ketahuilah olehmu akan tata cara atau beberapa perkara untuk kamu meninggalkan maksiat, baik yang zahir, baik yang batin. Tengoklah sempat semua ke tak? Tapi gaya tak sempat, insya-Allah ni. Tengok maksiat zahir dulu. Ketahuilah bahawasanya apabila engkau melakukan suatu maksiat,
Maka sebenarnya engkau melakukan maksiat itu dengan menggunakan anggota badanmu yang merupakan nikmat Allah Ta'ala yang dianugerahkannya Allah Ta'ala kepadamu, dan menggunakan amanah yang diberikannya kepadamu. Kita kena sedar sungguh-sungguh, daripada sekecil-kecil anak sampailah orang tua, bahawa kalau mana-mana maksiat yang kita buat atas muka bumi, saya atau siapa juga, semuanya itu, suka ataupun tidak, kita sedang menggunakan anugerah pinjaman Allah. Orang yang guna mata untuk tengok maksiat, mata tu Allah bagi, dan esok Allah hisab. Orang yang guna mulut untuk maksiat, mulut Allah bagi, dan nanti Allah hisab. Dan mulut tak boleh banyak bunyi lah. Atas dunia ni kita boleh belit-belit, tipu sana, tipu sini, kita adu domba orang, kita umpat fitnah orang, kita mungkir janji, lain yang kita janji, lain yang kita buat, kita khianat perintah-perintah Allah. Mulut ni cakap lain, amal kita lain. Tapi akhirat esok, wa nakhtimu ala afwahihim, Allah tutup mulut tu, duduk diam dah. Tangan-tangan pula akan bercakap. Dia beritahu, ya Allah, akulah yang buat khianat tu. Mulut tak boleh tipu dah. Wa tashhadu arjuluhum, kaki jadi syawahid, jadi saksi. Ya Allah, aku yang melangkah pergi tempat sekian, aku melangkah pergi ke sini, aku melangkah untuk buat ni. Jadi syawahid depan Allah Ta'ala. Waktu tu binasa. Kata Muslim lagi, jadi ketika engkau menggunakan anggotamu, yang ni untuk melakukan maksiat, berarti engkau menyalahgunakan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah. Adik-adik kan, ni anak-anak malam-malam main game sampai pukul 3 pagi. Guna apa? Tangan. Mata tengok tak? Tengok. 3 pagi baru tidur. Subuh bangun tak? Tak. Tu siapa nak jawab esok? Borong sekali semua silap-silap kan. Bukan salah dia main game tu, tapi sampai tahap sengaja tidur lewat, sampai subuh tak sembahyang, sakit balik jadi. Dengan sengaja. Ni anak-anak main duduk dekat sikit. Main rapat. Jangan duduk kat muka pintu tu. Orang nak masuk keluar. Main. Duduk di muka pintu macam orang nak masuk keluar. Main. Duduk dekat. Takut apa duduk sini? Sebab makan orang. Tu Superman. Main sini. Nama tak tahu. Ikut baju je lah. Main. Baik. Sambung. Dan orang yang menggunakan anggota untuk maksiat tadi, maka dia sedang mengkhianati amanah yang diberikan kepada. Dan ketahuilah bahawa anggotamu itu adalah rakyat bagimu. Maka hendaklah engkau berfikir baik-baik bagaimana sepatutnya engkau menjaga akan anggota tadi. Sebab itu Rasul SAW berpesan kepada kita. Dan satu hadis daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, apa kata Nabi? Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ini adalah pemimpin dan kita akan dipertanggungjawabkan ke atas apa yang kita pimpin. Kalau anak kecil ni dia pimpin siapa? Diri sendiri lah. Tangan kaki dia, mata telinga dia, hidung mulut dia, hati dia, dia kena jaga. Kita yang dah jadi suami, isteri, kita kena tengok. Bila dah ada anak-anak, tanggungjawab untuk tengok anak. Itu semua tanggungjawab kita. Dan waktu itu kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua perbuatan. Waktu itu kita yang kena jawab. Boleh lari tak? Tak boleh. Yaumul baqa, hari yang kekal. Akhirat esok biar. Mula je mati. Bila mati? Tak tahu. Betul tak? Boleh jadi kejap lagi, boleh jadi esok, 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, tak tahu. Bermula je mati, kita masuk ke satu zon baru, namanya Yaumul Baqa, hari yang kekal. Lepas mati tu ada mati lagi tak? Tak ada dah. InsyaAllah bangkitkan di padang mahsyar, berselerak manusia. Idza dzulzilatil ardu zilzalaha. Kita belajar ayat tu. Manusia bangun daripada kubur macam kelkatu yang berterbangan, berselerak. Waktu tu bermulalah kehidupan yang kekal. Dosa, azab. Pahala, ada hadiah daripada Allah Ta'ala. Nikmat macam-macam lah. Dan ketahuilah bahawasanya semua anggota tadi akan bersaksi di hadapan Allah di padang mahsyar kelak, dan akan menuturkan perkataan yang lancar dan terang. Ni semua ni tangan hari ni boleh bercakap tak? Tak boleh kan? Tapi esok tangan dia akan bercakap depan Allah. Kaki boleh bercakap? Tak, tapi esok kaki akan bercakap depan Allah.
Dia akan jadi syawahid, jadi saksi. Dan kita terpaksa menanggung semuanya itu. Sebab itu dalam hal ini Allah SWT firman, Allah sebut pada kita dalam surah An-Nur ayat ke-24. Apa kata Allah Ta'ala? Hari tersebut jadi disebut sebagai hari kiamat. Yauma tashhadu alaihim. Hari tersebut akan jadi hari penyaksian. Apa yang akan jadi saksi? Alsinatuhum, lisan lidah kamu jadi saksi. Ya Allah, akulah mulut yang suka cakap benda tak elok, mencarut, maki orang, kutuk orang, menipu. Mulut cakap esok, lidah bagi tahu. Apa lagi? Wa aidihim. Aidihim ni apa? Yadun, tangan kan. Tangan akan bercakap. Dia kata, ya Allah, akulah yang main game sampai 3 pagi, tak solat subuh ni akulah ni. Tangan bercakap tak? Cakap. Yang 2 orang kat pintu depan, jangan duduk menyandar depan. Duduk kat kawan-kawan. Lagi bang, baju merah tu, panggil. Jangan duduk kat pintu, orang nak masuk keluar. Baik. Apa lagi akan jadi saksi bercakap depan Allah? Wa arjuluhum, kaki-kaki kita pun bercakap. Dia akan jadi saksi depan Allah Ta'ala. Bima kanu ya'malun, atas apa yang kamu buat, atas apa yang kamu lakukan. Maka semua itu akan berkata-kata menjadi saksi di hadapan Allah di padang mahsyar nanti. Dah sedia ke? Wallahu a'lamu bissawab. Masing-masinglah kena jawab. Baik. Maka jagalah baik-baik seluruh anggotamu, khususnya anggotamu yang 7, kerana pintu neraka itu 7 pula. Ni ada dhabit sikit, ambil. Perasan tak dia lepas semayang Tok Imam wirid, betul? Lepas isyak lagi ni anak-anak ingat, lepas bagi salam jangan kelang kabut nak keluar, kecuali ada masalah sikit perut nak terkencing, pergi. Habis tu wuduk, mari duduk balik. Dengar Tok Imam wirid. Tadi Tok Imam wirid kan, habis tu istighfar semua, sampai satu bahagian Tok Imam sebut Allahumma ajirna minan nar. Tok Imam ulang berapa kali tadi? Yang sebut 3 nampak sangat keluar. Tok Imam ulang berapa tadi? 7. Yang 7 tu duduk dalam. Bohong kena tangkap terus je. 3 nampak sangat tak ada lepas semayang tadi. Kenapa 7? Fawaid ini saya ambil daripada guru kami Syekh Nuruddin Marbut Banjari Al-Makki Fazallah. Beliau sebut kerana kita tahu pintu neraka tu ada berapa? 7. Maka jangan minta 3, minta 7-7. Allahumma ajirna minan nar. Jangan salah sebut. Saya jumpa dah ada yang salah sebut di satu sekolah. Saya pergi, ada ceramah malam tu, sampai tengah semayang, dah rakaat ketiga. Ustaz pun masuk je lah semayang sekali. Elok Ustaz nak bagi salam, imam tu tengah wirid. Apa dia baca? Allahumma ja'alna minan nar. Makmum pun ikut. Mujur dah bagi salam, tidak jam. Apa dia kata? Ya Allah, masukkan kami dalam golongan ahli neraka. Allahumma ja'alna minan nar. Yang belakang pun ikut je. Ayat Allahumma ja'alna. Habis saya panggil tu imam tu, bang meja, perasan tak ada silap sikit tadi? Dia kata kat mana Ustaz? Waktu wirid. Kata apa dia? Allahumma ja'alna minan nar. Dia kata Allah, saya silap Ustaz. Tak ada orang tegur lah. Jemaah pun elok ikut je. Apa tu imam cakap, ikut je kan. Jadi kena tahu tak mana betul mana salah. Jangan ja'alna ajirna. Sebab apa? Sebab pintu neraka tu ada berapa? Jadi minta berapa? 7. Bukan kata berdosa siapa buat 3, tak. Cuma kita ambil ihtiyat, berjaga, jaga. Mintalah 7-7. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Sambung sampai 7 kali. Barulah Allahumma antas salam. Duduk wirid sampai habis. Kemudian baca doa dengan tu imam. Lepas tu nak keluar ke ada apa ke tak apa. Melainkan ada benda yang terdesak. Ingat, jaga isyak, jangan bangun terus. Boleh? Tengok ayah-ayah kita umur dah banyak dah, duduk elok je. Kita yang sihat walafiat, muda-muda, tak boleh duduk pula. Duduk je.
Kata Musannif lagi, sambung. Dan telah ditentukan setiap pintu itu untuk dimasuki oleh kumpulan yang telah melakukan perbuatan maksiat dengan salah satu di antara 7 tadi. Sama ada ia pada matanya, mata buat dosa. Pada telinganya, telinga buat dosa. Dia tu ustaz, telinga mari mana buat dosa? Jadi kita tengok. Lidahnya dan perutnya dan kemaluannya dan tangannya dan kakinya. Berapa dah tu? 7. Jadi jaga daripada dosa. Yang pertama, menjaga mata. Mata sebenarnya diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk apa? Untuk engkau melihat sesuatu, sehingga engkau dapat menggunakannya dalam menunaikan hajatmu, dan kita dapat rasa kebesaran, keagungan Allah. Tengok langit cantik tak? Tengok pokok cantik tak? Kita boleh buat tak pokok? Tak. Habis pun lukis tak sama dengan betul. Kita boleh buat tak langit? Tak. Tengok, sebab tu Allah suruh keluar, tadabbur alam. Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Keluarlah atas muka bumi. Bukan suruh keluar, boleh pergi jauh pergilah, tak boleh pergi jauh sekitar ni tak apa. Keluar rumah bagi-bagi tengok, masya-Allah. Semalam 2 hari lepas di Masjid Muhammad Al-Ulum kat Sepang, Sungai Pelik nama dia. Nama tempat tu Sungai Pelik. Ustaz suruh anak-anak ni bangun waktu qiyamul lail. Lepas tu dalam pukul 3.30 pukul 4 tu suruh tengok langit kat luar. Langit waktu tu dia gelap, tapi dia ada putih sikit-sikit. Lepas tu Ustaz pun suruh tengok. Kenapa? Nak bagi tahu tu apa. Yang tu nama dia Fajar Kadhib. Suruh dia tengok. Dia kata tu cantik Ustaz langit. Lah cantik, tak pernah bangun mana nak tengok. Jadi dekat 5.30, 5.40 subuh anjak masa dah siang 5.48. Tengok langit balik. Nanti nampak yang putih tu dia makin hilang, jadi setempat ada satu lain je nampak ujung kat langit. Panggil Fajar Sadiq, masuk waktu subuh. Dia pun tengok, cantik Ustaz. Lain kali bangun awal kata. Tengok bila nampak baru kita tahu keagungan, kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. So malam ni tengok boleh. Tapi bukan suruh tengok seorang-seorang. Pukul 2 pagi keluar, pergi jalan-jalan, main basikal lajak, terus lajak kepada masyarakat nanti. Janganlah kan. Waktu qiyam tu bangun tengok, tayyib. Itu tujuan Allah bagi ada mata. Selain daripada guna untuk hajat. Guna untuk hajat ni apa? Tak kira lah nak belajar, nak tengok buku, nak tengok muka mak ayah, nak tengok kawan-kawan, nak tengok macam-macam lagi, tengok basikal, tengok kereta. Tapi dalam masa yang sama untuk melihat kehebatan ciptaan Allah, keagungan ciptaan Allah, maka peliharalah matamu daripada 4 perkara. Dalam Baitul Hidayah sebut 4, buka ayat panjang. Untuk lelaki dulu, apa dia sebut? Daripada melihat perempuan yang bukan mahram. Duk tengok awet boleh ke? Dia banyakkan dia kata 1, 2. Balik sekolah menengah, kita tahan tanya. Hampir semua lah, daripada 1000 orang yang tanya, hampir semua terlibat dan biasa dengan video lucah. Ada yang lebih teruk daripada itu pun, sampai tahap zina dan sebagainya. Jaga, benda ni dosa besar. Zina ni dosa kecil ke besar? Lal kabair, dosa besar. Jadi jangan duk buat ikut dah. Boleh? Dan dia tidak terhad kepada anak-anak kecil. Siapa juga selagi ada umur di atas muka bumi, jaga. Sebab syahwat dia tak kenal usia. Dia tak kenal usia. Tua muda, kecil besar, sama je. Yang keempat, melihat orang lain dengan pandangan penghinaan. Asal tengok orang je tak elok, tengok orang je tak kena. Yang kena kita lah, yang elok kita lah, orang lain semua tak elok. Atau melihat keaiban orang lain. Kita rasa orang je ada aib, sedangkan aib kita pun banyak. Betul tak? Itu yang pertama, menjaga mata. Kita laju sikit, 8.3 minit dah. Kita berhenti azan isyak ke macam mana? Tak, berhenti azan isyak. Lagi azan ada bunyi tak? Kalau ada bunyi kita berhenti untuk azan kejap, insya-Allah. Sambung. Yang kedua, menjaga telinga. Hendaklah engkau juga menjaga telingamu daripada mendengar perkara-perkara yang bid'ah, dengan maksud benda yang tak elok, atau yang seumpama dengannya, atau perkataan yang jahat, atau perkataan yang lara, yakni yang sia-sia,
atau menyebut-nyebut kejahatan atau apa yang tak elok, termasuklah mengata, mengumpat orang lain. Ghibah, buhtan, namimah, semua itulah. Ngumpat, kutuk orang, adu domba, semua tu tak boleh. Sebenarnya telingamu diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk engkau mendengarkan antaranya ayat-ayat Allah. Dengar apa? Quran. Sebab tu bila imam baca, puasa nak mula imam baca Fatihah waktu dalam solat, kita nak buat apa? Buat apa? Baca tak? Dengar. Kita Al-Quran fastami'u lah. Bila dengar orang baca Quran, dengar. Diam, tadabbur. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Tu imam. Kita bawa dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang, lagi Maha Pengasihani. Allah ni pemurah tak? Maha Pemurah. Allah bagi tangan, Allah bagi kaki, Allah bagi mata, Allah bagi kesihatan, Allah bagi rezeki. Semua Allah bagi. Jadi hayati satu-satu sampailah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu satu tempat dalam salat yang boleh bersama imam. Yang lain semua selepas imam. Pada kalimah amin. Orang lelaki baca jahar kuat-kuat. Orang perempuan jangan kuat pula, tiba kat belakang kuat kau. Amin. Orang pelik ni siapa pula bunyi kat belakang. Ya. Kemudian tu imam diam tak? Dia diam je. Diam tu nak buat apa? Main futsal. Tak, diam tu nak suruh kita pula baca Fatihah. Baca. Sebab jagi imam nak sambung baca surah, kita dengar balik. Tu antara fungsi telinga, dengar ayat Quran. Apa lagi? Mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang buat majlis bacaan hadis, kita dengar. Orang baca hadis-hadis daripada Fadailul A'mal, kita dengar. Sebab apa? Nak ambil intipati apa yang Nabi pesan. Bila ambil, faham, reti, boleh amal. Kemudian mendengarkan akan hikam ataupun hikmah-hikmah daripada para awliya, orang-orang salih, tok-tok guru, alim ulama. Dengarkan pesanan cakap mereka. Jangan tunggu orang cakap sedap je baru nak dengar. Ustaz, tak boleh lah, tok guru ni cakap tak sedap. Ni ada ni satu penyakit kau. Mudah-mudahan di Masjid Rincing tak ada. Masjid saya tegur dia. Saya pun jaga masjid, so masjid saya sendiri saya tegur. Jemaah pula komplain, Ustaz kami tak mau dah ustaz ni mengajar bulan depan. Saya kata sebab apa? Ada salah di mana? Tak, dia mengajar tak sedap. Yang komplain tu bagi satu baris je kitab. Bagi kitab matan satu baris suruh baca. Mana mudah ilaih pun tak kenal. Jangan majrur pun tak tahu ke mana. Kepala ekor tenggelam. Sibuk nak rot tok guru alim ulama. Kita ni tak reti buat cara tak reti mudah. Dah tok guru tu mengajar slow lah. Kita duduk dengar. Dan tanyalah ustaz-ustaz kita ramai ada. Tengok tok guru alim ulama mengajar memang macam tu je, suara dia pelan. Kita lah tanggungjawab sebagai anak murid duduk dengar. Itu adabnya. Maka gunakanlah telingamu untuk mendengar ilmu pengetahuan. Masa ni taukid gini. Sehingga dengan ilmu itu engkau dapat mencapai kerajaan yang kekal dan kenikmatan yang abadi. Kat mana? Kat mana tempat yang kekal? Syurga. Fil jannah. Dalam syurga Allah. Siapa nak masuk syurga kat sini? Ada tak? Semua nak. Betul tak? Jadi nak masuk syurga kena ikut jalan orang yang nak ke syurga Allah. Majlis ilmu dengar, bukan menyembang. Nampak tu duk menyembang tu. Bang, menyembang apa? Sembang apa? Dan majlis ilmu bukan duk menyembang, sembang lagi. Dengar, bukan menyembang. Ni sibuk masjid, kalau di pondok kena perambat dah ni. Sebab itu adabnya telinga guna untuk dengar ilmu. Mudah-mudahan Allah bagi tempat yang kekal, balasan yang baik. Dan apabila engkau menyalahgunakan nikmat tadi, yakni pendengaranmu, seperti engkau mendengar akan maksiat, maka bermakna engkau telah mengkhianati terhadap dirimu akan anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh, macam mana telinga dengan maksiat? Orang mengumpat, kita join. Ustaz, saya tak komen, saya dengar je. Yang duk pergi dengar tu buat apa? Best dia tu. Terus duk kira best, bangun jalan.
Telinga bukan Allah ciptakan untuk mendengar benda maksiat. Tapi saya dengar okey je. Sekarang memang okey. Tapi takut akhirat esok tak okey. Sebab kita nak farhatun inda liqa'i rabbih, nak balik jumpa Allah dan keadaan yang farhah, gembira, seronok. Tiba-tiba sakit bekal, muflis, bankrupt. Sebab apa? Semua benda tu diagih-agihkan kepada orang yang kita fitnah, umpat dan sebagainya. Tayyib. Maka siapa yang menyalahgunakan juga, inilah yang dinamakan rugi yang sebenar, yang pernah Nabi sebut dalam satu hadis. Nabi tanya sahabat, mal muflis, siapa yang bankrupt? Nabi tanya. Sahabat kata orang yang bankrupt ni orang yang tak ada duit ringgit, dinar wala dirham. Tak ada dinar, tak ada dirham. Kalau kita tak ada duit kertas, tak ada duit shilling, macam itulah. Betul ke macam tu? Tak, Nabi kata bukan. Tapi orang yang muflis ini adalah orang yang balik jumpa Allah dengan amal yang sangat banyak, tapi amal-amal itu pahalanya diagih-agih pada orang yang dia kutuk, yang dia hina, yang dia sangka buruk, yang dia buat fitnah, yang dia khianat, yang dia mungkir janji, yang macam-macam tu. Pahala agih-agih bagi ke orang tu. Apa tinggal kepada mereka? Tidak ada apa-apa. Rugi tak? Rugi. Dan musannif rahimahullah sebut kepada kita, janganlah engkau berkata bahawa dosa memperkatakan orang itu hanya tertentu bagi orang yang berkata sahaja, tapi terkena juga kepada orang yang mendengar. Sebab apa? Kita redha kepada maksiat tadi. Duk dengar, join sekaki, dengar tak? Dapat dosa sekali tak? Dapat juga. Lepas tu Nabi kata orang yang cerita-cerita macam ni, dia ibarat memakan daging saudara dia sendiri, makan bangkai. Lepas tu jangan panggil membawang tak ibu-ibu, panggil membangkai. Bawa orang geli nak buat. Membangkai. Kalau membawang biasa je, bawang sedap kan. Membangkai. Nabi SAW sebut dalam satu hadis sahihain. Nabi kata apa? Innal mustami'a syarikul qa'id. Adapun orang yang mendengar, tak kiralah perbuatan mengumpat dan sebagainya, dia kira syariku. Syarikah ni duduk sekali, ataupun bahasa kita panggil apa? Bersama-sama, bersekutu, pakat-pakat juga dengan qail, orang yang berkata tadi. Maka orang yang sedemikian, apa dia akan dapat? Dia dikira salah satu, wa huwa ahadul mughtabain. Dia salah satu daripada orang yang mengata, mengumpat, mengadu domba, menghina, ni, dia pun sebahagian. Walaupun dia pergi dengar, parking telinga je. Kenapa dengar? Saja Ustaz, tambah maklumat. Tak boleh. Bukan tu tempatnya. Yang ketiga, belum azan kan? Yang ketiga, menjaga lidah. Ada lidah tak semua? Ya kan? Lidah ni guna untuk apa? Cakap, betul tak? Tapi cakaplah benda yang baik. Islam ajar takallam biqaulin karim. Cakap benda yang baik-baik, yang elok-elok. Tambah anak-anak kan. Mencarut ni dah jadi benda biasa dalam hidup. Pergilah mana pun kan? Di sekolah, di rumah, marah kawan sikit kita sebut apa? Nampak? Keluar terus je. Automatik. Bodoh lah, kita sebut babi lah, macam-macam. Betul lah benda tu binatang, dia kekal lah sebagai binatang, tapi kita guna untuk kata pada orang, mana boleh. Kita bodohkan orang, jangan. Kita kata orang bodoh, cerdik sangat ke kita? Belum tentu. Jadi jangan duk kata. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan bagimu, mu ni siapa? Kitalah manusia, akan lidah supaya engkau dapat berzikir dengannya, dan supaya engkau membaca akan Al-Quran dan membimbing manusia ke jalan kebenaran, dan supaya engkau dapat melahirkan perasaan dan kehendakmu, baik dalam urusan dunia atau urusan akhirat. Dia sebut 6 perkara. Yang pertama, baca Quran. Kita baca Quran tak? Baca. Banyak mana baca? Terpulang. Yang penting baca. Yang tak pernah baca, baru nak start, tak apalah, 1-2 ayat dulu pun sehari. Yang dah biasa baca, lajaklah sikit. Ustaz ada jumpa seorang orang tua ni, Masya Allah, dia ni hidup dia dengan Quran. 2 hari sekali khatam Quran, 2 hari sekali khatam Quran. Kita tanya dia, dia kata tak. Bila kita intai, setiap kali waktu solat dia perhabis 6 juzuk, 3 sebelum solat, 3 lepas solat. Geling kepala kita tengok, macam mana dia baca.
So kalau dia habis 6 juzuk, habislah sehari itu khatam Quran. Hari tak larat baca 3 juzuk, 2 hari khatam Quran. Kalau kita tak boleh buat macam tu, takat mana yang boleh? 1 ayat, 2 ayat, semuka, 2 muka, 1 makra', 2 makra', juzuk, 2 juzuk, ikutlah dengan kadar kemampuan masing. Yang penting baca. Jangan sampai tak baca. Sekurang-kurangnya ada bacaan yang kita mulazamah. Contoh, nak tidur malam baca apa? Suratul Mulk. Tiap-tiap Jumaat, paling malas tiap-tiap Jumaat baca Suratul Kahfi. Tapi Kahfi ni sebaiknya baca hari-hari. Kami Fadhil Ustaz Muhadir pesan, baca hari-hari. Kalau tak larat, seminggu sekali. Jumaat, daripada lepas maghrib Khamis malam Jumaat tu sampailah tadi sebelum maghrib baca. Yang kedua apa? Memimpin manusia ke jalan yang benar. Kita ajak manusia kepada benda-benda yang baik, yang elok. Panggil dia, seru dia, ajak dia kepada benda yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Hayya 'alas salat. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. وبعث المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. Baik, kita sambung sikit lagi Pak. Jaga lidah. Kemudian kita akan berhenti untuk salat Isyak insya-Allah. Yang ketiga, boleh digunakan akal lidah tadi untuk apa? Untuk melahirkan perasaan dan kehendakmu. Apa-apalah yang kita nak buat. Nak bercakap, nak bersembang, nak bertanya soalan, semua itu adalah gunanya lidah yang Allah Ta'ala ciptakan. Kemudian, baik ia dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat, semualah. Urusan akhirat apa dia lidah? Antaranya berzikir, kan? Baca Quran dan seumpama dengannya tadi. Tayyib. Apabila engkau menggunakan lidahmu bagi tujuan yang lain dari yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti engkau tidak bersyukur dengan nikmat yang diberikan olehnya kepadamu. Dan Allah bagi lidah ada tujuan dia, maka guna dengan tujuan tersebut. Oleh kerana itu, jagalah lidahmu daripada beberapa perkara. Yang pertama, bohong. Nombor satu, bohong ni ramai orang. Lain dia cakap, lain jadi. Lain sebut, lain pula berlaku. Bohong ni macam-macam. Ahlul kadzab, Maka janganlah engkau berbohong sama ada bersungguh-sungguh ataupun bergurau. Ini Ustaz selalu sebut. Walaupun dengan tujuan niat dia nak melawak, kita kata, bergurau. Jangan bohong. Jangan bohong. Dan jangan kau biasakan lidahmu berbohong ketika bergurau. Nanti akhirnya engkau akan berbohong dengan cara yang bersungguh-sungguh. Dan berbohong ini adalah di antara dosa-dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dari itu, apabila engkau telah dikenali sebagai pembohong, maka akan hilanglah keadilanmu, yakni harga diri. Orang tak percaya. Pembohong ni habis. Jadi jangan start dengan berbohong. Dan orang lain akan melihat engkau dengan pandangan yang rendah disebabkan lisan atau lidah tadi yang suka berbohong. Apabila engkau mahu tahu sejauh mana jahatnya apabila engkau berbicara bohong, maka lihatlah kepada orang lain yang berbohong di hadapanmu, betapa engkau merasakan dirimu jijik daripadanya, dan betapa hinanya orang itu pada pandanganmu, dan betapa jahatnya apa yang dilakukan oleh orang itu. Kita tengok orang yang bohong ni, kita rasa jijik sungguh, kita rasa jahat sungguh, kita rasa tak tahulah nak sebut, marah dan sebagainya. Begitulah sifatnya kalau kita berbohong. Sama je. Sebab tu jangan biasakan diri dengan berbohong. Jangan biasakan. Yang ni kita bimbang. Dan yang ni yang paling ramai sekarang, yang paling ramai. Begitulah hendaknya engkau melihat kepada segala keaiban dirimu, kerana engkau tidak dapat mengetahui sejauh mana keaiban dirimu kecuali bila engkau memperhatikan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirimu. Sebab tu Imam Ghazali sebut dalam Ihya, dalam bab nak membina akhlak yang baik, disebut husnul khuluqi, akhlak yang baik. Ada 4 benda kita kena mulazamah. Salah satu dia adalah bergaul dengan masyarakat. Di samping guru yang mursyid, sahabat yang saleh, kena tengok juga apa kata musuh kepada kita. Yang keempat adalah bergaul dengan masyarakat. Bila kita melihat kejelekan, benda yang tak elok masyarakat buat, maka kita rasa tak sedap, tak selesa. Begitu jugalah orang lain apabila kita buat sedemikian. Contoh, kita cakap sekian tapi jadinya sekian. Kita cakap macam ni tapi akibatnya berbeza. Maka orang akan marah macam mana kita marah apabila orang melakukan sedemikian kepada kita. Jadi jaga benda tersebut. Yang kedua apa dia? Dalam bab menjaga lidah daripada dosa selain daripada bohong, menyalahi janji.
Imam Ghazali sebut kepada kita, maka janganlah sekali-kali engkau berjanji kemudian engkau menyalahinya. Bayangkan muslimin muslimat, ibu ayah, anak-anak sekalian, orang Arab jahiliyah banyak dosa dia buat. Maksiat ni jangan cerita, syirik dan sebagainya. Tapi mereka sangat pegang kepada janji. Sangat pegang. Sehingga Sayyidina Abu Sufyan waktu dia belum memeluk Islam, waktu dipanggil oleh Haraqal ketika dia berada dalam urusan perniagaan di bumi Syam, ditanya tentang Nabi, dia cakap benda betul je. Muhammad ni begini ke? Ya, ya. Sebab apa? Sebab dia dah berjanji dengan Raja Rom untuk menceritakan benda betul. Kalau dia tanya ya, maka kata ya. Bayangkan orang Arab jahiliyah yang syirik pada Allah, yang bohong dusta pun, tapi bila bab janji dia tak mungkin dengan janji dia. Kisah Sayyidina Syuaib Ar-Rumi dalam ketika peristiwa hijrah, dia nak keluar daripada kota Mekah, tentera Quraisy kejar dia, tahan dia, nak bunuh dia. Dia kata, apa yang boleh jadi galang ganti? Maka dia orang kata, serahkan harta dulu, kau datang miskin. Dia bagi tahu kat mana disembunyikan harta dia. Orang Quraisy ambil semua. Maka orang Quraisy lepaskan dia, tak bunuh dia, dan selamat Sayyidina Syuaib Ar-Rumi dalam peristiwa hijrah. Orang kafir pun pegang janji. Kita yang mengaku Islam kena lebih lagi pegang pada janji. Ya? Dan janganlah engkau menyalahi. Bahkan sebaiknya biarlah engkau banyak berbuat baik walaupun tanpa berjanji. Yang sebut buat, beri lebih, itu lebih utama. Kita janji kat mak nak tolong kemas bilik. Kalau anak-anak, bilik tu memang kena kemas dah sebab janji. Tapi kemaslah ruang tamu sekali ke dapur. Sebab apa? Melebihi apa yang kita janjikan. Itu lebih aula, lebih utama. Jangan bersalahan dengan janji. Kalau janji kita dah sekian, maka kita buat sekian. Janji kita sekian, maka bagi sekian. Jangan menyalahi janji. Malah sifat-sifat munafik antaranya khianat dengan janji dia. Bila berjanji dia tak tunaikan. 2 hadis Nabi sebut. Ada satu matan sebut 3 ciri munafik, satu lagi sebut 4 ciri munafik. Di dalam kedua-duanya ada sebut tentang orang yang berjanji. Jadi kalau kita tak nak ciri munafik tu lekat pada diri kita, apa yang dijanji tunaikan. Apa yang kita dah sebut, apa yang kita dah ikhrar, maka pegang dengan janji tersebut. Kalau tidak, dibimbangi kita jatuh ke dalam sifat munafik. Jikalau engkau terpaksa juga mengikat janji, maka engkau mestilah berhati-hati, yakni bila dah ikat janji, jaga supaya janji itu tertunai dengan baik. Jangan sampai janji itu engkau ingkari kecuali apabila engkau lemah. Lemah dengan maksud ada ma'zurah, uzur yang tak boleh elak. Contoh kuliah maghrib malam ni. Contoh kuasa masjid minta, ustaz boleh kuliah malam ni? Ustaz kata insya-Allah. Petang tadi ada seorang, kira keluarga kami lah, bekas staff, kahwin di Puchong. Dia kata, ustaz boleh tak ustaz tolong baca khutbah nikah dan baca doa? Ustaz kata apa pada dia? Boleh, tapi ustaz ada kuliah maghrib dekat Rincing. Dia tolong ustaz, 5.30 settle. Settle berapa? 6.30. Sebab apa? Hujan. Jadi orang-orang nak sampai lambat. Habis 6.30, ustaz pun telefon lah abang-abang korang ni, korang standby je dengan budak-budak, InsyaAllah ustaz cuba sampai kuliah maghrib. Jangan tanyalah berapa laju ustaz bawa kereta. Harapnya polis tak tengok lah live ni, kau tak kena saman. Bawa lah kereta selaju yang boleh. Azan ustaz sampai. Sebab kita tahu dah janji kita buat. Dia bukan soal apa yang kita akan dapat, tapi pegang pada janji. Sebab apa? Malam ni nak mengajar bab janji, kita pun tipu, tak guna. Kita nak cerita ke orang kena pegang janji, tunai janji, kita menipu, tak jalan. Jadi kita kena sama-sama kena buat. 20 minit Puchong Kerincing, alhamdulillah sampai. Tapi suspend lah bawa kereta. Tak tahulah kod langit ke kod dalam tanah tu, tapi sampai lah, alhamdulillah. Kerana apa kata musannif? Kerana jika tidak dapat dielakkan untuk mungkir janji, kita bimbang ia sebahagian daripada tanda munafik dan orang yang rendah akhlaknya. Kalau sempurna pula ciri munafik itu pada kita, kita buat perangai munafik, kita takut Allah campak ke dalam neraka. Dalam Quran Allah sebut tempat munafik ni, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik ni tempat paling bawah dalam neraka Allah. Antara ciri mereka adalah orang yang tidak menunaikan janji. Jadi adik-adik, kalau dah janji dengan mak ayah, mari masjid nak semayang, mari semayang. Jangan azan je lari keluar, pergi main basikal. Orang nak bagi salam baru masuk balik. Jangan, kita dah janji. Janji ke ayah mari masjid nak belajar, maka belajar. Jangan kita kacau orang dan sebagainya. Sebab apa? Kalau orang yang khianat dengan janjinya dibimbangi, mereka ini terjebak dengan satu sifat yang buruk akhlaknya, iaitu sifat munafik.
Wallahu a'lamu bis-shawab. Banyak lagi ni dalam bab lisan pun panjang. Ni pun kira ringkas, tapi memandangkan masa kita pun dah 8.30. Jadi kita akan berhenti untuk solat Isyak. Jadi ambillah elok apa yang kita sebut malam ni, khususnya untuk anak-anak dan juga umumnya kepada ibu-ibu, ayah-ayah, muslim-muslimat dirahmati Allah. Jagalah diri daripada maksiat, baik zahir apatah lagi batin. Tak sempat sampai pun buat maksiat batin malam ni. InsyaAllah panjang umur dalam sesi-sesi yang lain kita sebut. Jauh lagi. Ni muka surat 105 nak sampai maksiat batin 127. Tak sempat lah. Jadi insyaAllah dalam sesi yang lain kita sambung lagi insyaAllah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada semua su'ul khuluqi, akhlak yang buruk, bohong, khianat janji, guna mata untuk maksiat, telinga untuk maksiat. Allah jauhkan kita daripada semua sifat itu, dan Allah tempatkan kita dalam syurganya dengan redanya. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma amin. Marilah sama-sama kita akhirkan dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.